Assalamualaikum semua, apa khabar? Jom belajar bersama cikgu untuk matematik tingkatan 2. Hari ini kita akan ulang kaji tentang tajuk kecerunan garis lurus. Apakah yang dimaksudkan dengan garis lurus? Garis lurus ialah garis yang menghubungkan di antara dua titik. Contoh di sini, titik ke titik kita sambungkan membentuk satu garis lurus. Ada banyak jenis garis lurus. Garis-garis lurus ini berbeza mengikut nilai kecerunan. Jadi untuk bahagian pertama ini, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengira nilai kecerunan suatu garis lurus. Ada 3 formula yang boleh digunakan. Yang pertama ialah jarak mencancang dibahagikan dengan jarak mengufuk. Umpamanya garis PQ di sini, garis PQ kita bentukkannya segitiga bersudut tegak pada garisan ini. Segitiga bersudut tegak iaitu di mana jarak ini merupakan jarak mencancang dan ini ialah jarak mengufuk. Contoh di sini ada 1, 2, 3, 4. Jarak mencancangnya ada 4, jadi kecerunannya ialah 4 dibahagikan dengan jarak mengufuknya ada 3 kotak 1, 2, 3. Jadi kecerunannya nilainya ialah bersamaan dengan 4/3. Kaedah yang kedua ialah kita menggunakan titik koordinat. Kita mengetahui ada 2 titik koordinat. Garis lurus yang menyambungkan kedua-dua titik koordinat ini, caranya ialah sama juga sebenarnya jarak mencancang dibahagikan dengan jarak mengufuk. Jarak mencancang di sini ialah nilai Y2 ditolakkan dengan Y1, mengufuk pula X2 ditolakkan dengan X1. Jadi kecerunannya Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak X1. Cara yang ketiga ialah kita boleh menggunakan maklumat daripada pintasan, iaitu M bersamaan dengan negatif pintasan Y di sini dibahagikan dengan pintasan X. Jadi kita boleh menggunakan ketiga-tiga cara ini bergantung kepada maklumat yang diberi. Kecerunan suatu garis lurus boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama ialah kecerunan positif. Kecerunan positif ialah untuk garis lurus yang condong ke atas. Dari kiri ke kanan, condong ke atas, umpamanya mendaki bukit, nilai kecerunannya adalah positif. Jadi positif bermaksud nilainya lebih daripada kosong. Untuk jenis garis lurus yang kedua ialah yang kecerunannya negatif, bermaksud garis lurus itu yang condong dari kiri ke kanannya arah ke bawah ataupun umpamanya menuruni bukit. Jadi nilai kecerunannya adalah negatif ataupun nilainya kurang daripada kosong. Yang ketiga pula ialah yang memiliki kecerunan sifar. Kecerunan sifar ini ialah untuk garis lurus yang selari dengan paksi X. Dan yang keempat pula ialah nilai kecerunan yang tidak tertarikh. Ini ialah untuk garis lurus yang selari dengan paksi Y. Bagi satu garis lurus pada arah yang sama, nilai kecerunannya boleh ditentukan daripada keadaan garis lurus tersebut, di mana semakin menghampiri keadaan mencancang, bermaksud nilai kecerunannya adalah semakin besar. Umpamanya di sini, M bersamaan dengan 2, M bersamaan dengan 4. Jadi yang lebih kurang ialah sebenarnya yang kecerunannya bersamaan dengan 4, di mana bentuk garis lurus ini semakin menghampiri keadaan mencancang. Untuk contoh-contoh garisan yang lain, bagi contoh di sini, kenal pasti garis lurus yang memiliki nilai kecerunan sama ada positif, negatif, sifar ataupun tidak tertarikh. Jadi tadi kita telah pun mengenal pasti untuk kecerunan positif ialah yang condong ke kanan, iaitu yang pertama IJ, MN, ada 2 sahaja kecerunan positif. Untuk kecerunan negatif ialah yang condong ke bawah. Yang condong ke bawah di sini ialah GH, EF, KL. Okay, ada 3 garisan yang kecerunannya negatif. Manakala kecerunan sifarnya adalah yang selari dengan paksi X, iaitu garis AB.
Dan seterusnya yang tidak tertakrif ialah yang mempunyai kecerunannya selari dengan paksi Y, iaitu garis PQ. Jadi inilah jawapan lengkapnya. Kecerunan EF tadi, EF adalah negatif, G' adalah negatif, IJ adalah positif, KL adalah negatif, MN adalah positif, AB adalah sifar, PQ ialah tidak tertakrif. Kita mulakan dengan soalan latihan pertama. Hitung kecerunan bagi garis lurus yang melalui titik. Okey, ada dua titik di sini. Jadi kita namakan sebagai titik pertama pasangannya X1, Y1. Yang kedua ialah X2, Y2. Jadi untuk mengira kecerunan menggunakan dua titik, formulanya ialah Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolakkan dengan X1. Jadi Y2 tadi ialah negatif 3. Ditolakkan dengan Y1-nya ialah negatif 4. Okay, dibahagikan dengan X2-nya ialah 3. Manakala X1-nya ialah negatif 2. Jadi selesaikan negatif 3, negatif darab negatif adalah positif. Positif 4 dibahagikan dengan 3, negatif darab negatif positif. Maksudnya positif 2. Jadi negatif 3 tambah 4, positif 1, 3 tambah 2, 5. Jadi kecerunannya adalah 1/5. Soalan yang kedua, pelajar sebelah menunjukkan satu garis lurus yang dilukis pada satu satah kertas. Tentukan kecerunan garis lurus itu. Jadi di sini diberi maklumat pintasan. Jadi untuk mengira kecerunan menggunakan pintasan, formulanya ialah negatif pintasan Y dibahagikan dengan pintasan X. Jadi di sini saya selesaikan, letakkan tanda negatif. Pintasan Y-nya adalah pada 8, manakala pintasan X-nya adalah pada 6. Jadi ringkaskan negatif bahagi 2 akan dapat 4/3. Jadi jawapannya ialah negatif 4/3 iaitu A. Sebelum cikgu meneruskan soalan yang ketiga, pastikan anda telah pun menekan butang like dan subscribe di bawah. Dalam rajah di bawah, AC ialah tiang lampu tegak, manakala BC ialah batang besi. Cari kecerunan batang besi BC. Jadi untuk mengira nilai kecerunan batang besi BC ini, kita boleh bentukkan, kita lukiskannya satah kertas di sini, iaitu ini ialah paksi Y, okay, di sini pula ialah paksi X. Jadi dengan menggunakan formula negatif pintasan paksi Y dibahagikan dengan pintasan paksi X, kita boleh mengira nilai kecerunan. Jadi untuk pintasan paksi Y di sini, oleh kerana jaraknya ke asalan ini ialah 12, jadi pintasan paksi Y-nya adalah 12. Manakala untuk pintasan paksi X, kita perlu mengira jarak AB. Jadi dengan menggunakan teorem Pythagoras, AB kuasa 2 bersamaan dengan hipotenus 13 kuasa 2 ditolakkan dengan 12 kuasa 2. Jadi di sini 169 tolakkan dengan 144 bersamaan dengan 25. Jadi AB ialah punca kuasa 2, 25, nilainya adalah bersamaan dengan 5. Jarak AB-nya 5. Okay, dari asalan ini kosong, jaraknya 5, bermaksud pintasan paksi X-nya adalah pada 5. Jadi pada sini kita boleh mengira nilai kecerunan M bersamaan negatif, pintasan Y tadi ialah 12, dibahagi dengan pintasan paksi X-nya adalah 5. Jadi jawapannya adalah A, iaitu negatif 12/5. Soalan seterusnya, dalam rajah 8, OQRS ialah segi 4 tepat. QR bersamaan dengan 2RS dan PS bersamaan dengan QR. Oleh kerana di sini tidak diberikan nilainya, jadi kita gunakan hubungan QR bersamaan dengan 2RS. Dikatakan RS ini sebagai X, bermaksud QR-nya adalah 2X. Jadi di sini ialah 2X. Jadi untuk hubungan yang berikutnya, PS bersamaan dengan 3QR. Di PS di sini ialah 3, QR tadi ialah 2X. Jadi bersamaan dengan 6X. Jadi untuk panjang PS adalah 6X. Oleh kerana di sini 2X, bermaksud PO-nya selebihnya adalah 4X. Jadi keseluruhannya PS adalah 6X. Jadi untuk pintasan pada paksi X pada P ini ialah kedudukannya ialah pada negatif 4X. Jadi untuk mengira kecerunan,
Di sini oleh kerana jarak SR-nya adalah X, jadi pintasan paksi Y-nya adalah X. Kecerunan PQ menggunakan maklumat pintasan negatif pintasan Y iaitu X ataupun 1X dibahagikan dengan pintasan X-nya adalah negatif 4X. Jadi kita ringkaskan potong X di sini, negatif bahagi negatif positif. Jadi bersamaan dengan 1/4. Jadi jawapannya adalah C. Soalan yang terakhir, raja di bawah menunjukkan titik P, Q, R dan S. Diberi kecerunan PQ ialah 3/5, cari nilai D. Jadi kecerunan PQ diberi 3/5 di sini, pintasan paksi Y-nya tidak dinyatakan, jadi katakan kita letakkan sebagai A. Jadi negatif pintasan Y iaitu negatif A dibahagikan dengan pintasan X, negatif 5, nilainya adalah bersamaan dengan kecerunan yang diberi 3/5. Jadi selesaikan dengan kaedah darab silang, negatif 5A bersamaan dengan negatif 15. Jadi A-nya ialah negatif 15 bahagi negatif 5 bersamaan dengan 3. Jadi A ini bersamaan dengan 3. Untuk mencari nilai D, kita perlu terlebih dahulu mengira kecerunan garis lurus PR. Jadi untuk mengira kecerunan garis lurus PR, menggunakan formula pintasan negatif pintasan Y iaitu 3 dibahagikan dengan pintasan X di sini ialah pada 7. Jadi kecerunannya ialah negatif 3/7. Daripada maklumat kecerunan ini kita boleh mengira nilai D. Nilai D di sini menggunakan dua titik iaitu S dan R. Kita menggunakan formula kecerunan bagi dua titik. Okay, namakan kat sini di sini sebagai X1, Y1, X2, Y2. Jadi Y2 tolak Y1 iaitu kosong, tolakkan dengan Y1D. Dibahagikan dengan X2 iaitu 7, ditolakkan dengan X1 iaitu 3. Nilainya kecerunannya tadi ialah negatif 3/7. Jadi selesaikan negatif D perkan dengan 7 tolak 3, 4 bersamaan negatif 3/7. Jadi darabkan silang kita akan dapat negatif 7D bersamaan dengan negatif 12. Jadi D-nya ialah negatif 12 perkan negatif 7 ataupun 12/7. Jadi D-nya adalah 12/7. Sekian, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Teruskan belajar dan lihat video yang seterusnya.